Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Itu malam rasanya dah belajar kan? Kalau tanya sehat jawab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okey. Jadi alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita didatangi oleh rasanya semua kenal kot. Semua kenal tak payah. Didatangi oleh seorang insan yang mana semua sekali kenal. Nama beliau orang panggil Saiful Apek ataupun Abang Saiful Apek. Jadi tanpa membuang masa, saya tanya soalan lah kepada boleh. Abang Saiful. Abang Saiful boleh? Abang Saiful. Boleh Abang Saiful. Abang Saiful. Ni Ustaz Amirul Amirul. Bukan Ustaz pun. Oh, belum. Baru nak start. Saya pun Ustaz. Mana saya terus Ustaz. Teruskan. Alhamdulillah. Terus Ustaz. Okey Abang Saiful. Nak tanya boleh tak Abang Saiful terangkan sikit orang kata nama sebenar Abang Saiful, apa dia, terangkan pada adik-adik ni. Boleh. Abang Saiful ni macam mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Okay. Alhamdulillah. Dengan limpah kurnianya hari ini kita berkumpul di majlis yang saya rasa walaupun serba ringkas, semoga dilancarkan, dirahmati, diberkati perjumpaan kita hari ini. Mungkin ni kali pertama jumpa Kali pertama ya. Saya nak panggil saya ni Pak Cik ke, Atuk ke? Atuk? Uncle lah. Okey. Dah tak berapa cicak dah biawak dah. Maklumlah dah ada bedak-bedak ni kan. Jadi Uncle seronok sangat dapat bersama dengan anak-anak sekalian. Jadi kalau nak diceritakan, Uncle ni baru je habis SPM. Baru habis SPM. Mana muda lagi. Jadi adik-adik semua mungkin ada yang dah masih sekolah rendah dan ada yang sekolah menengah. Berapa ramai yang sekolah rendah? Bukan angkat tangan, angkat hidung. Tak angkat tangan. Okey dah turun tangan. Sekolah menengah pula? Sekolah menengah. Okey. Alright. Okey dah, turun tangan. Sekolah memandu? Saya seorang je. Ada yang sekolah mandu Okey, hari ni rasanya mungkin anak-anak semua dah berapa lama dah sebenarnya Ustaz tu orang dah dekat sini? Masuk hari ni hari keempat. Hari keempat? Keempat lah. Oh, baru hari keempatnya. Maknanya ini kiranya sedang berjauhan lah dengan ibu bapa. Ya, betul. Cuti sekolah ni berapa lama cuti sekolah? 50 hari? Berapa? 5 minggu. Tiga? 3 minggu. Okey. Dah cuti 3 minggu ni. Jadi macam mana sepanjang 4 hari kat sini? Macam mana? Okey? Okey, alhamdulillah. Seronok Yalah, mungkin
dapat suasana, dapat kawan-kawan baru, kan? Jadi ini kali pertama lah kita jumpa ni kan? Kali pertama kan? Selalu nampak kat dalam TV je. Sama handsome tak kat dalam TV? Oh. InsyaAllah. Oh, seronok saya rasa dah. Hari ni seronok. Tapi cuma satu je lah. Saya, jangan marah tau kalau Uncle cakap. Saya rasa macam dalam ramai-ramai ni, ramai yang sombong dengan Uncle ni. Ramai yang sombong. Sebab apa? Bila Uncle lambai dalam TV, siapa pun nak lambai balik. Lain kali kalau Uncle lambai dalam TV tu, lambai balik. Okey dah, cukup lambainya, cukup. Okey. Hari ni mungkin tak payah nak perkenalkan lagi lah. Semua orang dah tahu dah. Nama Uncle ni Saiful ataupun alias Apek. Kadang-kadang orang tanya, macam mana boleh datang nama Apek tu? Siapa pernah tengok senario The Movie? Okey. Okey, turun tangan. Apakah watak yang dilakonkan oleh Uncle dalam senario The Movie? Dalam senario The Movie? Siapa tahu? Uncle jadi apa? Ni tak tengok ni. Okey, Uncle bagi sedutan sikit. Apa yang dia cakap kat dalam movie tu? Wah, punya papa bikin ini fanfare untuk orang suka-suka hati. Orang suka-suka hati bikin ini fanfare, lupa papa punya fanfare. Siapa tu? Apek tukar fanfare. Dalam senario The Movie ni mesti ramai tak tengok ni. Tengok. Tengok lupa. Tak apa. Cerita lama pun. Dah lama sangat cerita ni. Mungkin ramai yang ingat pun mesti Cicak Man. Cicak sikit. Pak. Itu bunyi dia cicak sikit. Cak. Siapa tengok filem Duyung? Tengok kan? Yang beruk dia. Fuyo. Tengok kan? Okey dah, turun tangan. Jadi itu nama Uncle yang dikenali ramai. Jadi nama Uncle sebenarnya Muhammad Saiful Azam bin Muhammad Yusof. Itu nama sebenar Uncle. Okey? Ingat Uncle sebut sekali je, nanti ada quiz. Okey? Muhammad Saiful Azam bin Muhammad Yusof. Ingat sekejap lagi Uncle akan tanya balik. Okey? Jadi hari ni kita berkumpul kat sini, mungkinlah sedikit sebanyak Uncle akan kongsikan sedikit lah. Nanti Adik Amirul akan tanyakan lagi lah setelah Uncle perkenalkan diri ni. Okey. Jadi kalau ada apa-apa nak tahu lebih lanjut, nanti kita buat sesi soal jawab. Siapa-siapa ada soalan ke apa, nanti kita buat. Mungkin ada apa-apa yang mungkin Uncle terlepas nak bagi tahu. Boleh Okey. Silakan. Sejak bila Abang Saiful berhijrah daripada kalau semua kenal Okey. Kalau semua orang kenal Abang Saiful sebagai pelakon. Ya. Jadi sejak bila Abang Saiful berhijrah daripada bidang pelakon ke inilah hijrah kepada ni? Dia kalau katakan nak kata secara langsungnya berhijrah tu daripada dunia seni ni ke dakwah. Berdakwah ni, saya rasa dia sebenarnya daripada dulu lagi dah ada. Tetapi tidaklah secara langsung. Benda tu mungkin dah dipupukkan dalam senario tu sendiri pun ada juga. Seperti kalau kita tengok dalam lagu-lagu, dalam album senario tu, banyak mendidik
lagu-lagu tu yang banyak memberi nasihat, kan? Mungkin dia tidak begitu terlalu Islamik, tapi dia lebih secara umum lah. Macam contoh lagu-lagu sebelum remaja dibelai ibu bapa, diberi apa yang dipinta, sesudah remaja dia kenal dunia, tak nak ikut cakap ibu bapa. Jadi antara kata-kata nasihat yang dipetik dalam lagu-lagu tu sendiri, sebenarnya banyak unsur-unsur yang kata-kata yang berunsur kata-kata nasihat. Secara umum dia bukan saja untuk adik-adik, juga untuk orang yang dewasa, dah tak kira sebenarnya, untuk semua bangsa pun sebenarnya, sebab lagu-lagu dalam album-album senario ni banyak telah meninggalkan kesan pada mereka-mereka yang mungkin satu ketika dulu besar-besar ni lah diorang masa mula-mula menonton senario ni, diorang zaman kanak-kanak. Jadi bila masa mereka dewasa, dah semakin matang dan last sekali dah berumah tangga, jadi bila berjumpa dengan uncle tu masih lagi diorang cakap, bang, saya daripada dulu saya selalu dengar lagu-lagu senario, sebenarnya banyak memberi kesan pada saya, adik-beradik saya ketika itu, dan mungkin ramai juga yang satu ketika dulu, sebab senario ni, saya dengan senario ni daripada tahun 97. Jadi dah hampir 30 tahun tu berlalu. Jadi ketika itu memang masa tu tak ada lagi zaman-zaman handphone ke internet ke, tak ada. Jadi antara sumber untuk mereka menonton apa saja adalah di televisyen. Dan televisyen ketika itu tak ada astro-astro ni, semua tak ada. Semua kat mana je, pedalaman ke, bandar ke, semua tengok TV yang sama. Ada 3 je siaran. TV 1, TV 2, TV 3. Jadi senario ni bersiaran ketika, saya tak ingat setiap hari apa, tapi pukul 9 malam. Jadi pukul 9 malam ni, maknanya lepas maghrib dah lepas isyak ni, dah habis berita, jadi satu keluarga akan berkumpul duduk di depan TV tu, berkumpul. Sebab itu je satu-satu sumber untuk mereka menonton. Mungkin sekarang zaman dah berbeza, kan? Tapi ketika itu semua ahli keluarga akan berkumpul. Adik-beradik, mak, ayah, kalau ada atuk, nenek, makcik, pakcik dan sebagainya, semua akan duduk ramai-ramai menonton televisyen. Sebab apa diorang kena menonton? Sebab pukul 9 malam tu, bila dia orang tengok je, habis je setengah jam tu, tak ada ulangan. Macam sekarang ni kadang-kadang ada benda yang kita terlepas, kata kita terlepas tengok bola sepak ke, kita boleh tengok dekat YouTube, tengok kat Facebook ke dan sebagainya. Tapi dulu, bila je tengok je pukul 9 tu, memang kena tengok dah. Tak boleh lepas. Sebab apa? Besoknya nanti kawan-kawan akan bercerita. Semalam tengok, rugi kamu tak tengok. Macam tu lah. Jadi, hati panas. Alamak, dia tengok, saya tak sempat tengok dan sebagainya lah. Dan selalunya, sitcom ketika itu, senario tu bila berkumandang, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Sitcom ni adalah pengalaman uncle yang pertama bila terlibat dalam dunia seni ni. Dan dalam sitcom ni jugalah banyak mengajar uncle untuk mempelajari setiap watak. Kalau kata nak watak jadi bapa, kita kena belajar macam mana nak membawa watak seorang bapa. Kalau jadi budak-budak sekolah macam mana. Kalau jadi macam-macam lah, kita jadi pendekar lah, jadi macam-macam. Jadi itu sebenarnya adalah satu tugas ataupun tanggungjawab, walaupun dalam konteks nak menghiburkan, walaupun sekadar nak menghiburkan saja, tetapi kita kena pastikan dalam setiap rancangan tu ada pengajaran dia, ada nilai-nilai yang kita nak sampaikan. Dia bukan sekadar berhibur saja. Jadi itulah satu-satunya kesan yang telah ditinggalkan kepada mereka-mereka satu ketika dulu pada tahun 90-an. Hampir 30 tahun lalu. Berbeza sekarang. Sekarang ni semua orang dah ada gadget, dah ada handphone, dah ada internet dan sebagainya. Jadi apa yang saya lihat sekarang ni,
masing-masing dah membawa haluan masing-masing. Mak, ayah kadang-kadang sibuk. Ialah dengan mungkin tugasan ataupun abang, kakak tengah sibuk dengan laptop, buat kerja rumah, kerja sekolah dan sebagainya. Jadi saya nampak sekarang ni dah tak ada lagi budaya berkumpul bersama-sama keluarga. Seperti satu, mungkin ada lagi tapi dah semakin berkurangan. Kerana kemajuan teknologi yang semakin canggih ni, sekarang boleh katakan setiap remaja, anak-anak ni semua dah ada dah. Semua dah perlu ada handphone. Jadi daripada kami menghiburkan satu ketika dulu untuk menyatukan semua orang, dan 30 tahun berlalu, akhirnya semua dah semakin moden. Di situ timbul pula pada saya, macam mana nak satukan mereka ni balik. Dia macam timbul satu kesedaran. Jadi daripada situ terfikir juga, kalaulah ada mana-mana ceramah ke, atau mana-mana masjid ke, madrasah dan sebagainya, kalaulah diorang jemput saya untuk kumpul, kita boleh berkongsi ilmiah dan kita dapat berjumpa seperti macam ni, alhamdulillah. Dan akhirnya setelah sekian lama, sebelum COVID bermula tahun 2017 rasanya, tahun 2017 saya mendapat banyak jemputan daripada madrasah, kadang-kadang di rumah anak-anak yatim, pusat tahfiz dan sebagainya. Dan daripada situlah saya rasa macam mula dah dapat rasa keseronokan tu balik, dapat memupuk balik, mengumpul mereka untuk melihat dan menyatukan. Sebab pada saya, kita ni sekarang ni sedang berukhuwah. Kita sedang bersilaturahim. Sambil kita kenal, kita telah membina silaturahim. Dan ukhuwah ni ibarat tasbih. Tasbih, tahu tasbih kan? Tasbih ni ada permulaan. Bila kita mula berzikir tu, tasbih tu ada permulaan. Tapi takkan mungkin ada pengakhiran. Jadi pada adik-adik, anak-anak semua sentiasa terapkan dalam diri ni, dalam kita bersahabat, dalam kita berkawan, dalam kita menjalinkan ukhuwah dan silaturahim ni, harus kita jaga ukhuwah ni. Jangan sesekali, walaupun kadang-kadang kita berselisih faham ke, ataupun kadang-kadang kita, ialah adat lah, macam dalam adik-beradik pun kadang-kadang berkelahi, salah faham dan sebagainya. Apa yang boleh angka cakap? Kalau kita menjaga silaturahim ni, jika kuku panjang, kuku kita ni kalau panjang, potonglah kuku tu, bukan jari tu. Kalau rambut panjang, potonglah rambut tu, bukan kepala. Kalau potong kepala terus dah tak sempat dah nak tengok apa pun. Kalau berlaku perselisihan faham antara kawan-kawan dengan saudara mara, buanglah sombong tu, bukan silaturahim tu. Boleh? Faham? Alhamdulillah. Jadi itulah permulaan saya berhijrah tu. Kerana bila satu ketika seronok tengok diorang bersatu, lama-lama dah tak, semakin kurang dah budaya tu. Alhamdulillah. Seterusnya, apa pesanan abang kepada anak-anak terhadap ibu bapa? Pesanan kepada anak-anak terhadap kedua ibu bapa dia. Okey. Kita ni sebagai manusia, memang kita bermula daripada kita dilahirkan. Bila kita dilahirkan pun kita tak terus melompat. Betul tak? Kan? Kita tak terus melompat. Sikit-sikit kita akan tatih, kita meniarap, mengangkat. Lepas tu kita berjalan sikit-sikit. Lepas tu jalan pun jatuh, jalan jatuh. Sampailah kita dah boleh berlari, kita dah boleh melompat, kita dah boleh bercakap. Jadi, daripada perjalanan kita tu, semasa dengan ibu bapa kita itulah guru kita. Dan itulah satu-satunya ibu bapa yang diberi amanah kepada setiap anak-anak untuk taat.
taat. Bagaimana kita taat dengan pencipta, dengan Allah SWT, begitu juga kita kena taat dengan ibu bapa kita. Khususnya paling utama dengan ibu kita. Kerana disebut ibu 3 kali disebut. Betapa pentingnya darjat ibu tu. Sebab tu kalau kita dengar mana-mana HQ, pernah dengar headquarters, pernah dengar kan? Ni headquarters HQ, itu dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu, headquarters tu tidak pula disebut bapa pejabat. Disebut apa? Ibu pejabat. Semuanya ibu. Yang ini apa? Ibu jari, bapa jari pun tak ada. Begitu pentinglah ibu tu di sisi kita selagi kita ada orang tua yang masih menjaga kita daripada kecil sampailah ke dewasa. Perlu kita, selepas saja kita dah habis sekolah, kita dah mula mencari rezeki sendiri, dah bekerja, jangan sesekali kita lupakan ibu bapa kita. Kerana sebab apa saya nak kongsikan sedikit kisah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Tahu kan Nabi Musa kan? Tahu kan? Okey, kisah dia, kita sedia maklum bahawa Nabi Musa alaihissalam ni dia boleh berhubung ataupun bercakap terus dengan Allah SWT. Okey, dia satu-satunya Nabi ataupun Rasul yang boleh bercakap terus. Maka satu hari itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah SWT kerana perasaan dia ingin tahu. Maka bertanya dia, Ya Allah, ya Tuhanku, siapakah yang bakal menjadi jiran aku ketika aku di syurga nanti? Maka Allah memberitahu, ada seorang hamba Allah ni duduk di pinggir di satu tempat. Di situlah bakal jiran kamu. Kalau kamu nak tahu, pergilah sendiri. Maka Nabi Musa AS pun mencarilah tempat yang diberitahu. Dia sampai ke sebuah rumah. Maka dia memberi salam, Assalamualaikum. Maka dijawab pula oleh penghuni rumah tu, Waalaikumsalam. Bila dibuka pintu tu, nampaklah seorang pemuda lalu menjemput Nabi Musa AS untuk masuk ke rumah. Bila Nabi Musa AS masuk ke rumah dan dipelawanya duduk kat situ, dia siapkan minuman, disiapkan sedikit makanan ringan-ringan juadah. Maka pemuda itu berkata pada Nabi Musa AS, Ya Musa AS, minta maaf, saya ada urusan sikit nak dilaksanakan. Maka duduklah, buatlah macam rumah sendiri. Jadi bila Nabi Musa AS duduk di situ, melihatkan dia sedang sibuk, alangkah terkejutnya bila Nabi Musa AS nampak pemuda ni masuk dalam bilik dan dibawanya keluar seekor khinzir. Tahu khinzir kan? Khinzir, binatang yang haram, yang kita tak boleh pegang, kita tak boleh makan. Tapi dia peluknya, dibawanya keluar, depan Nabi Musa AS ni, dibawanya ke bilik air. Nabi Musa sangat terkejut. Sebab tadi kan dia bertanya pada Allah, siapa bakal jiran dia? Kenapa begini perlakuan dia? Maka dibawalah ke dalam bilik air itu, dibersihkan, dilapkan, dikeringkan. Dibawa balik, masuk ke dalam bilik tadi. Lepas tu dia keluar lagi, bawa lagi seekor, lagi besar. Dibawa pergi ke bilik air, dibersihkan. Macam biasa, macam yang tadi juga tadi. Dibersihkan, dikeringkan. Lepas tu diangkat dan bawa masuk ke dalam bilik. Nabi Musa AS sangat terkejut melihat kejadian ni. Lalu setelah aja selesai, maka orang tu datang menghampiri Nabi Musa AS. Pertanyaan pertama daripada Musa AS terus bertanya, Ya pemuda, apakah agama kamu?
Itu soalan pertama dia. Apakah agama kamu? Maka pemuda tu menjawab, agamaku Islam. Kenapa? Kenapa? Ya Musa AS, kenapa kamu bertanya? Sebab perlakuan yang aku tengok tadi itu, dia terkejut. Maka pemuda tu pun menjelaskan. Ya Musa, sebenarnya memang pastinya muskil. Macam anak-anak adik semua pun mesti muskil. Kan? Kenapa perlakuan tu tapi dia beragama Islam? Rupa-rupa dia menjelaskan. Ya Musa AS, sesungguhnya 2 ekor haiwan tadi yang kamu lihat, saya bawa dan saya bersihkan. Kedua-dua itu adalah ibu bapa saya yang telah disumpah kerana dosanya. Jadi di situ kita boleh lihat betapa dia muliakan ibu bapa dia. Walaupun dalam keadaan yang macam tu sekali. Walaupun dalam keadaan yang sangat, saya tak tahu nak cakap ayat apa. Tapi sangat-sangat saya rasa susah nak digambarkan. Bila kita tahu ibu bapa kita telah menjadi begitu, tapi kita tetap muliakan lagi sampai ke tahap itu. Jadi di situlah timbul satu kesedaran pada Nabi Musa AS betapa pentingnya kita menjaga ibu bapa kita walau dalam keadaan sekali macam mana sekalipun. Sebab apa? Bila kita kecil, kita dijaga kan dalam keadaan yang serba tak cukup, serba kurang. Begitu juga putaran tu akan sampai, masanya akan tiba bila nanti ibu bapa kita sendiri pun dah semakin tua, dimamah usia dan akhirnya tidak mampu lagi berjalan seperti biasa dan mungkin akan dalam keadaan yang uzur, dan di situlah kita menggunakan masa tu untuk kita menjaga mereka bagaimana mereka menjaga kita satu ketika dulu dah. Dan begitulah betapa tingginya darjat ibu bapa kita dan amanah. Seperti mana kita diamanahkan kepada ibu bapa kita untuk dijaga, begitu jugalah masa kita akan tiba. Sepanjang masa kita selagi hayat di kandung badan, begitulah kita jaga ibu bapa kita. Dan pastinya kita tahu dalam lawangan azan pun selalu menyebut hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Jadi kejayaan yang kita kecapi ni selain daripada berkat doa ibu bapa kita, juga dengan izinnya Allah kun fayakun. Di situlah kejayaan kita. Kita gunakan peluang kita bila kita dah berjaya nanti, balas sebaik mungkin selagi hayat di kandung badan. Boleh? Boleh ya? Sama-sama kita renung-renungkan, insya-Allah. Ustaz. Soalan seterusnya, pertanyaan seterusnya. Boleh silakan. Okey. Boleh tak abang kongsikan pada adik-adik dan anak-anak ni perasaan abang ketika sekarang yang mana selalu berada dalam majlis-majlis macam ni. Apa perasaan abang ketika berada dalam majlis-majlis ilmu ni lah? Cuba kongsikan sikit pada adik-adik perasaan abang. Boleh, insya-Allah. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita dituntut untuk berilmu. Walaupun sebenarnya Allah turunkan ilmu tu, ilmu yang di dunia yang kita ada sekarang ni adalah hanya sebesar buih di lautan. Sebutir buih di lautan. Kecil je kan? Kecil kan? Sebutir buih di lautan. Daripada sebutir ilmu yang sebesar buih di lautan tu, kita tengok kemajuan kita sekarang. Kita ada kipas, kita ada elektrik, kita ada kemudahan air, kita ada kemudahan telefon, kita ada kenderaan. Satu ketika dulu tak ada ni semua. Lampu pun mungkin dulu pakai api, pelita, pakai obor dan sebagainya. Kemajuan belum ada. Kalau ada kenderaan pun digunakan unta, kuda dan sebagainya. Jadi sekarang kita ni dah serba mudah. Serba-serbi mudah. Semua kita dah dipermudahkan. Kerana Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada umatnya ketika itu,
bahawasanya agama Islam ni adalah untuk disebarkan. Sebab masa tu baginda sedang menyebarkan Islam ni, sebab satu dunia belum tahu lagi. Dan akan tiba masa yang akan datang, iaitu sekarang ni, di mana Islam tu bukan lagi untuk disebarkan. Satu dunia dah tahu dah. Islam tu adalah untuk dimajukan. Jadi dalam kita mencari ilmu ni, selari dengan kemajuan yang ada ni, kita jangan lupa pula. Bila kita nak menimba ilmu ni, ada satu benda yang kita kena kehadapankan dulu. Sebelum ilmu. Macam saya bila nak, dalam bidang seni saya nak berlakon, contoh nak jadi cicak sekali pun saya nak panjat atas tu. Saya kena ada ilmu macam mana nak melekat kat dinding tu. Itu ilmu. Tapi sebelum kita menimba ilmu ni, ada satu lagi perkara yang perlu kita hadapankan. Maknanya ilmu jatuh nombor 2 pula. Bukan ilmu nombor 1. Ilmu jadi nombor 2. Apa dia yang pertama yang paling penting tu? Adab. Sebab orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi orang yang beradab pastinya dah berilmu. Orang yang berilmu. Sebab bila kita jaga adab kita, kita jaga akidah kita, insya-Allah ilmu yang baik-baik datang dengan mudah. Insya-Allah. Jadi sebab apa kadang-kadang bila kita terlalu mengejarkan ilmu tanpa memikirkan adab ni, kita akan jatuh sombong. Sombong ni adalah satu penyakit yang sangat bahaya. Sebab kalau kita tengok golongan orang-orang yang jahil ni sendiri adalah orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang jahil. InsyaAllah kita masih lagi boleh bagi pendidikan. Kita boleh bimbing lagi insya-Allah. Ini golongan yang jahil yang pertama. Yang kedua, golongan-golongan yang jahat. Dia dah tahu, dia bukan jahil, dia tahu tapi dia buat. Tak kisahlah waimah kenapa, dalam keadaan hilang pertimbangan ataupun hilang arah ataupun dalam keadaan terdesak sekalipun, insya-Allah masih lagi boleh kita bagi kesedaran, kita boleh bimbing dan ruang taubat sentiasa terbuka. Tetapi golongan yang ketiga ni iaitu golongan yang sombong. Na'udzubillahi min zalik. Golongan yang sombong ni kadang-kadang dalam sedar tak sedar. Bagaimana kita nak tahu macam mana kita tak sedar yang kita tersombong? Bila kita merasakan kita ni lebih baik daripada orang lain. Oh dia tu tahu. Oh dia tu tak elok. Aku lagi elok. Itu adalah satu sombong yang kita tidak sedar. Kenapa kita kena jauhi sifat sombong? Daripada sifat sombong itulah maka melahirkan tempias-tempias yang lain. Seperti ria, ujub, takbur, bongkak dan sebagainya. Iblis. Tahu tak iblis tu pernah duduk bersama-sama dengan malaikat. Begitu mulianya. Iblis satu ketika dulu beribadah terhadap Allah, mengesakan Allah berpuluh-puluh ribu tahun. Tetapi akhirnya kecundang. Kecundang kerana sifat sombong. Tidak mahu tunduk pada Nabi Adam AS dan engkar dengan perintah Allah. Iblis dihalau dari syurga kerana sifat sombong. Manusia belum masuk syurga, dah sombong. Jadi renung-renungkan, kenapa kita harus pelihara diri kita? Kita pelihara iman kita. Kita harus beriman kepada Allah. Tapi macam mana nak pelihara iman tu? Iman tu, dia tidak akan lurus lagi hati tidak lurus. Dan hati pula tidak akan lurus lagi lidah tidak lurus. Maka pelihara kata-kata kita yang keluar daripada lidah, tidak kira melalui lisan ataupun melalui jari yang menaip. Jaga kata-kata kita, jaga perasaan, jaga hati kita, kawal jiwa kita, insya-Allah. Kalau dua perkara ni kita boleh jaga, insya-Allah. Kita pelihara kata-kata, pelihara rasa kita, insya-Allah iman kita terpelihara. Dan kalau kita selalu kadang-kadang kita rasa macam, kenapa aku diuji? Kenapa aku diuji? Sedangkan aku dah buat dah.
Aku taat pada ibu bapa, aku taat pada perintah Allah, tapi aku masih diuji. Sebenarnya setiap kali bila kita diuji ni, kita ibaratkan dunia kita di bumi ni, dunia kita diberi kehidupan kerana dunia hidup kita ni ibarat sekolah. Kita belajar dan kita akan menduduki peperiksaan. Dan bila kita diuji, kita melalui peperiksaan, kita akan dapat keputusan kita di akhirat. Maka kejarlah kalau kejar apa yang di dunia, maka dapatlah dunia. Kalau kita kejar akhirat, kita dapat dua-dua. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Janganlah kita merungut sekalipun. Jangan kita merungut. Sebab apa? Bila saya nak cerita sikit pasal kenapa kita perlu bersyukur. Bayangkan kalau ada satu hari tiba-tiba ada seorang jutawan. Jutawan fakir lah contoh. Dia datang bagi 2 juta. Duit 2 juta ringgit. Dia bagi. Mesti kita cakap terima kasih. Terima kasih ya Tuan, ya Syekh, terima kasih. Syukur, Alhamdulillah. Tapi kalau dia bagi duit 2 juta tu, tiba-tiba dia cakap, aku bagi duit 2 juta ni, tapi aku nak 2 biji mata kamu. Bagi ke tak? Bagi ke tak? Bagi ke tak? Bijak, jawapan yang bijak. Sebab apa kita takkan bagi 2 biji mata kita walaupun orang bagi 2 juta? Sebab kita tahu nilai 2 biji mata kita ni lebih pada 2 juta. Lagipun kalau dia dah bagi duit 2 juta, dia ambil 2 biji mata kita, nak kira macam mana duit ni? Kan? Mata dah tak nampak, mana nak kira ni duit apa? Duit monopoli ke apa ni? Kita dah hilang nikmat tu. Walaupun kita diberi duit 2 juta. Jadi cuba bayangkan. Allah SWT bagi kita 2 biji mata percuma. Percuma. Macam mana kita nak cakap terima kasih? Jadi jangan, itu baru cerita 2 biji mata, belum telinga lagi, belum nikmat mulut yang kita makan. Sedapnya makanan ni, minum, sedapnya minuman ni, dengar pula, sedapnya bunyi ni, bau pula, wanginya. Nikmat yang Allah bagi kita tak terbalas oleh kita. Dunia ni ibarat pinjaman. Kita sedang berhutang kepada Allah SWT. Tujuan kita diberi kehidupan ni adalah satu. Kalau ada orang tanya, apa tujuan kamu dihidupkan? Apa tujuan? Satu. Untuk aku taat padanya. Itu je tujuan kita. Taat pada dia. Dalam kita taat, kita berterima kasih. Maknanya kita buat apa yang disuruh, kita tinggalkan apa yang dilarang. Dan kita juga harus memberi contoh yang elok. Jangan cakap je. Cakap tapi tak buat. Ibaratnya 3 jemaah yang sedang bersolat. Saya tunjuk contoh. Macam artis rasa. 3 jemaah. Jemaah pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, tengah solat ni berjemaah. Mana aku letak handphone tadi? Ni tengah solat ni. Macam letak handphone tadi? Alamak, tinggal kat tempat wuduk agaknya. Jemaah nombor 1. Jemaah yang kedua pula. Tengah solat jangan cakap. Jemaah kedua. Yang jemaah ketiga. Nasib baik aku tak cakap. Nampak? Cakap tak serupa bikin. Tiga-tiga bercakap. Jadi, bila kita amalkan sesuatu, kita harus memberi contoh. Saya mendengar, saya lupa. Dengar, lupa. Dengar, lupa. Saya melihat, saya ingat. Bila lihat, ingat. Dengar, lupa. Maknanya kuasa mata tu. Saya mendengar, saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Saya mengamali, saya mengerti. Maknanya apa saja ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari, kita amalkan. Kita amalkan. Dan berbalik pada apa yang kita bersyukur tadi, kadang-kadang kita ada sesuatu yang kita suka.
Kita suka, kita nak. Tapi kita tak dapat. Tak semua benda yang kita nak, kita akan dapat. Dan tak semua benda yang kita tak nak, kita tak dapat. Sebab, bila kita berdoa kepada Allah, Allah akan jawab dalam 3 bentuk. Dan 3 bentuk yang Allah jawab ni, ataupun apa yang Allah respon, tidak ada satu pun dibalas dengan tidak. Ketiga-tiga, ya. Begitu Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Bila kita berdoa, yang pertama, dalam bentuk katanya, ya, kun fayakun. Terus diperkenankan. Ya. Yang kedua, ya. Tapi bukan sekarang. Yang tadi, ya, kun fayakun. Terus. Yang kedua, dia cakap, ya, tapi bukan sekarang. Yang ketiga pun, ya juga. Tapi bukan di sini. Maknanya Allah sebaik-baik perancang. Dan bila kita tak dapat apa yang kita suka, belajarlah untuk suka apa yang kita dapat. Sentiasa bersyukur. Bersyukur selalu, tak kira bila kita dapat sesuatu yang baik, ataupun ujian, musibah, mudarat, apa sekalipun, semuanya datang daripada Allah. Semua dengan izinnya kun fayakun. Macam saya sendiri. Saya dilahirkan pada 12 hari bulan Mei tahun 69. Sehari sebelum kejadian darurat. Masa tu ada perang saudara di Malaysia. Mak saya dapat pegang saya 1 hari. Tapi kerana darurat yang sedang melanda Malaysia ketika itu, semua orang tengah selamatkan anak-anak mereka. Sebab ada yang disembelih hidup-hidup. Jadi saya ni terselamat, ada yang dapat selamatkan saya, dapatlah seorang pemandu teksi tu bawa saya. Ini dia apa yang dia orang ceritakan, saya kongsi dengan korang. Betapa tragedi 13 Mei ni yang telah membawa di mana saya sekarang ni. Tak ada benda jadi kebetulan. Jadi ketika pemandu teksi tu sedang membawa saya untuk selamatkan saya, tiba di satu jalan, ada kekecohan yang lagi teruk dekat situ. Maka ditinggalkan saya di tepi semak. Saya ditinggalkan, bayi yang baru lahir, umur baru 1 hari. Ditinggalkan di semak. Kerana nak selamatkan saya. Setelah saya ditinggalkan di semak tu, 3 hari baru diorang jumpa balik. Tapi bukan dalam keadaan, kalau selalu kita dengar baby, kalau kata letaklah kat mana-mana terbiar, apa bunyi dia? Nangis kan? Nangis kan? Nangis kan? Tapi mereka terdengar suara saya ketika itu dalam semak, bukan menangis, tapi saya tengah ketawa. Kenapa? Saya yakin ketika 3 hari, walaupun saya tidak ada makanan, dalam keadaan yang di dalam semak, kita tahu mungkin ada ular, ada anjing dan sebagainya. Saya yakin saya dilindungi oleh Allah SWT. Kerana ada sebab. Begitunya saya nak tekankan di sini betapa kita selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah satu-satu. Ya Rabb, pencipta kita. Walaupun saya 3 hari di tepi tu, tapi saya telah diselamatkan. Dan saya terpisah dengan ibu bapa saya. Sejak daripada lahir, saya terpisah dengan ibu bapa saya. Sehinggalah saya dibesarkan oleh keluarga angkat. Sampailah keluarga angkat saya meninggal. Umur saya 21 tahun. Barulah saya diberitahu yang saya ni adalah anak angkat. Dan di situ jugalah terdetik dalam diri saya untuk mencari siapa keluarga saya, keluarga kandung saya. Setelah saya berumur 21 tahun. Dan saya yakin, saya tahu, saya dapat rasa ibu bapa saya masih hidup lagi. Ketika itulah. Mesti saya ada adik-beradik. Sebab saya dibesarkan dalam, saya tidak ada punya adik-beradik. Saya seorang-seorang dibesarkan oleh keluarga angkat. Kira anak tunggal. Jadi selepas pada tu, bila saya cuba mencari hampir setahun lebih,
Kan bertanya dengan orang ni. Yalah dulu tak ada internet. Kalau ada internet boleh lagi senang nak kesan kan. Jadi setahun lebih maka dia orang dapat kesan, dapat tahu yang keluarga saya tinggal di Kuala Lumpur, tidak jauh daripada tempat saya tinggal di Petaling Jaya. Maka diaturkanlah satu tarikh untuk saya berjumpa dengan keluarga saya ketika itu. Dan saya ketika itu kerja sedang tak tentu arah lah. Saya kerja sekejap kerja waiter, sekejap saya buat attendant, saya buat part time dan macam-macam kerja saya buat ketika itu. Dan saya pun masa tu ketika tu mencari-cari apa kerjaya saya sebenarnya. Masih lagi mencuba, mencari. Dan akhirnya bila saya sampai di hadapan rumah keluarga kandung saya terasa sangat-sangat terharu. Sebab saya dibesarkan dalam keadaan dengan keluarga angkat ni serba-serbi cukup. Mungkin tidak terlalu mewah tetapi serba-serbi cukup. Tapi saya tersentuh bila saya melihat keluarga saya ni dalam keadaan yang mungkin dalam serba kekurangan ketika itu. Jadi bila kawan saya masuk ke dalam memberitahu yang saya sudah sampai, maka saya nampak seorang wanita keluar meluru pada saya, menangis-nangis dan peluk saya, dipegangnya telinga saya, dipegangnya, diusap muka saya, wajah saya. Dan disebut satu perkataan, Alung. Jadi saya tahu ini ibu saya. Di situlah saat pertama saya cium tangan ibu saya. Itu kali pertama permulaan saya dapat cium ibu yang melahirkan saya. Dan selepas tu saya berjumpa dengan bapa saya. Saya sempat jumpa ketika itu. Dan lepas tu mak saya sebut, cepat beratur. Salam dengan Alung kamu. Ada 6 orang adik-beradik saya muka sama. Alhamdulillah, itu adalah hari bersejarah pada saya. Yang mana saya yakin dan saya pasti di situlah kejayaan saya bermula bila saya dapat mencium tangan ibu saya. Dan di situlah bermulanya kejayaan saya dalam bidang yang saya ceburi sekarang. Dan akhirnya sekarang saya dapat berdakwah, berkongsi ilmiah. Sambil tu juga saya menimba juga ilmu daripada ustaz-ustaz, daripada ahli-ahli ulama, ilmu-ilmu yang lebih sahih. Apa saja informasi butiran yang saya perlu belajar. Dan di sinilah saya buat rumusan, permulaan kita tak penting tapi pengakhiran kita semoga dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, macam mana pandangan abang terhadap anak-anak zaman sekarang dengan kehidupan abang semasa abang kecil dulu? Maknanya anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak inilah kehidupan abang kecil. Saya boleh katakan adik-adik, anak-anak semua antara mereka yang beruntung sangat-sangat. Macam saya tekankan tadi dari segi kemudahan dan budaya tu. Dulu-dulu ni kira orang cakap keluarga ni atau ibu bapa ni dulu ni memang dia punya etika, cara tu sebenarnya memang garang, keras. Dulu keras sangat. Kalau katalah saya balik naik basikal, saya jatuh, saya mengadu dengan mak kan. Mak, tadi jatuh basikal belah sini, jatuh. Mana jatuh? Belah sini. Sak, dia rotan pula belah sini. Dia tak boleh. Dia bukan mengadu, Allah, sian-sian. Tak ada. Sebab ini adalah cara mereka mendidik supaya kita lebih berhati-hati. Maksudnya, jangan suka-suka. Kalau dia dah cakap, jangan pergi situ. Jangan berkawan dengan orang tu dan sebagainya. Jadi sebenarnya agak terhad. Kebebasan ni agak terhad kalau kita nak cerita pasal dulu. Walaupun kadang menonton TV sekalipun kita ada masa. Sebab dulu televisyen ni dia start pukul 5. Pukul 5 baru start kartun dulu semua dan sampai pukul 12. Jadi macam kita orang ni pukul 5 tu sampai pukul 6 tu kartun tu, time tu je kita boleh tengok. Sebab lepas-lepas pada tu kita dah kena start buat kerja rumah, kerja sekolah dan sebagainya. Jadi sangat-sangat tegas ibu bapa dulu masa saya sendirilah. Dan saya yakin
kalau tanya dengan ibu bapa, adik-adik semua, macam tu jugalah atuk nenek korang ni mendidik ibu bapa korang ni macam tu, memang tegas dan garang. Tapi yang eloknya selalunya kalau seorang garang, seorang okey. Kalau yang ini garang, yang ini pula okey. Dia tak ada dua-dua garang. Dua-dua garang memang wrestling lah. Habis kita teruk. Jadi itu antara suasana dulu tu. Sangat-sangat tegas dulu tu. Jadi sekarang ni mungkin bukan zaman tu lagi. Bukan zaman-zaman. Kalau saya ni, kalau nak cerita badan saya ni, apa saja yang tak hinggap kat badan saya. Hanger, pipe getah, apa saja dia dapat capai. Rotan tu selalulah. Dengan yang bulu ayam tu kan. Feather duster tu. Itu memang favourite lah hinggap. Katalah kadang-kadang saya pun boleh tahan juga nakal kadang-kadang ikut-ikut kawan. Patutnya pergi tuition, tak pergi juga. Last kali dia dapat tahu. Kan? Dia dapat tahu. Tidur-tidur, sap kena. Ataupun dulu televisyen ini specialnya. Televisyen zaman dulu 36 inci tu KTV paling besar lah dulu. Jenama tu saya tak ingat lah jenama apa. Tak salah saya Singer lah, sekarang tak tahu ada lagi ke tak. Jadi dia TV tu, dia punya besar tu tak apa-apa besar lah. Dalam besar ni, lepas tu dia punya bentuk tu diperbuat pada kayu. Lepas tu TV tu dekat dalam kabinet kayu tu, dia boleh tutup. Dia ada satu pintu kayu tu tutup, boleh kunci. Betul. Boleh kunci. Mana ada TV sekarang boleh kunci? Tak ada. Sekarang on lah. Jadi itu adalah langkah berjaga-jaga mak saya lah. Mak angkat saya. Dia cakap, kamu duduk kat rumah ni, belajar. Jangan pandai-pandai tengok TV. Mak dah kunci tu TV. Saya ni pula bila mak saya keluar, mak saya menguruskan restoran. Dia keluar je, saya MacGyver. Wah. Suka. Suka. Mula-mula tu memang seronok. Macam tu lah. Wah, mula-mula. Lepas tu, bila saya tengah tengok TV, tengok, saya dengar bunyi kunci. Selalunya saya tahu bila mak saya nak balik, dia ada bunyi gate dulu. Bunyi grill dulu. Baru dia buka pintu kayu. Jadi sebelum tu dia buka grill tu, saya dah tahu dah. Alamak, dia dah balik. Kunci. Cantik. Nampak. Otak penipu. Jadi bila tutup tu, saya lari ke meja, saya buka buku. 3 campur 2, 8, 13, geografi lah. Susahnya nak hafal. 3 dia pun masuk. Buat apa tu? Belajar mak, belajar. Ni pening ni. Susah sangat ni. 18, 13, 7, 8, tolak 3. 8 tolak 80, 81. Banyak berapa ratus ni. Rajin anak mak. Bagus. Saya pun belajar. Tiba-tiba. Stop! Aduh! Kena juga. Kena. Kenapa mak? Kenapa? Belajar. Yelah, belajarlah daripada tadi. Belajarlah ni. Kau tengok TV kan? Mana ada? Tu kan kunci. Ya, kunci mesh ni. Dia pun tarik saya. Dia ambil tangan saya, pegang TV. Rasa? Panas tak? Panas mak, mana saya tahu. Mungkin dia panas sendiri kot. Cuba taruh kipas. Sap, kena lagi. Nampak? Macam itulah tadi saya. Lepas tu ada. Setiap perbuatan kita harus bertanggungjawab. Jadi itu serba sedikit baru kita cerita macam mana suasana dulu tu. Mungkin yang kat kampung mungkin lagi sebab saya besar kan di bandar, rumah pangsa. Tapi mungkin di kampung lebih serba-serbi tak berapa mudah lah. Mungkin kadang-kadang lampu pun pakai minyak pelita. Air pun mungkin ambil air kat telaga dan sebagainya. Jadi perolahan zaman sekarang ni, sekarang air je.
Dulu air pipe tak boleh minum. Sekarang dah ada Kowi lah, air filter apa semua. Boleh terus je. Boleh minum dengan selamat. Jadi itu kita baru cerita sikit-sikit kemudahan. Yang sebenarnya kemajuan manusia ni. Daripada ilmu. Ilmu mereka yang mengkaji bagaimana untuk lebih mudah. Dan lebih berkesan dan sebagainya. Dari segi apa saja kemudahan yang kita ada sekarang ni. Kipas, daripada kipas ada aircon, lepas tu dah ada air purifier pula untuk bersihkan udara dan sebagainya. Jadi kemudahan ni dalam hampir 30 tahun, 40 tahun berlalu, semua dah semakin mudah. Semua dah semakin mudah. Jadi tak boleh nak dibayangkan 50 tahun akan datang, macam mana lebih mudahnya lagi. Tetapi dalam kemudahan yang datang tadi, macam saya cakap tadi, kita nak menimba ilmu, kita kena letak perisai di depan adab. Sama juga dengan kemajuan. Kemajuan ni, yang kita dapat ni, kadang-kadang kita boleh tersalah langkah. Sebab apa? Kemajuan sekarang ni yang ada ni, contoh handphone lah. Satu benda je, handphone. Handphone ni, saya boleh ibaratkan dia sebagai sebilah pisau. Pisau tu tajam tak? Bahaya tak? Pisau. Jadi pisau ni, kita tahu dia bahaya. Kita tahu dia tajam. Sebab tu kita selalu letak di tempat yang selamat. Kan? Supaya dia selamat. Tetapi sebilah pisau tu juga, walaupun dia tajam, dia bahaya, tetapi kita masih boleh dimanfaatkan. Telah beribu-ribu tahun dah diamalkan oleh manusia. Pisau itu dijadikan perkakas. Untuk kemudahan, buat kerja-kerja di dapur, untuk potong sayur, potong daging, potong ayam dan sebagainya. Dijadikan perkakas. Walaupun dia tajam dan pisau tu tajam dan bahaya, tetapi kalau kita gunakan dengan berhati-hati, letak tempat yang elok, yang selamat, insya-Allah. Tetapi pisau yang tajam dan bahaya tu juga boleh memudaratkan kalau disalahgunakan. Dia boleh mencederakan dan dia juga boleh meragut nyawa. Hanya sebilah pisau. Begitu jugalah saya ambil contoh tadi. Walaupun hanya satu telefon bimbit ataupun handphone. Gunakanlah sebaik-baik mungkin ke arah yang sepatutnya. Sebab dulu apa-apa rujukan kita kena tengok. Kalau Quran, kita kena rujuk pada Quran. Ataupun hadis dan sebagainya. Ataupun apa soalan-soalan yang kadang-kadang kita muskil, kita kena tanya dengan ustaz. Tapi sekarang semua dah di hujung jari. Hujung jari dah. Nak tengok Al-Quran, surah apa, tafsir dia, apa tafsiran dia. Nak tengok hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, hadis yang apa saja. Apa saja soalan kita dah boleh tanya daripada sumber-sumber yang sahih lah khususnya. Yang sumber-sumber yang diiktiraf. Jadi begitu mudahnya. Tapi semakin kita mudah, kadang-kadang semakin kita boleh jadi lalai ataupun kita terlepas pandang pada benda-benda yang kadang-kadang yang tidak sepatutnya. Yang kadang-kadang boleh buat kita leka, lalai. Tak kira lah kadang-kadang di media sosial atau bermain game ke apa dan sebagainya. Kita harus, bukan tidak boleh. Kita boleh meletakkan itu sebagai riadah. Boleh, itu cara kita bersosial, beriadah. Tak ada masalah. Tetapi kita kena bataskan. Bataskan apa saja. Sebab pada saya kalau sikit mudarat. Sikit obat. Kalau terlebih mudarat. Macam itulah juga gula dengan garam. Gula dengan garam ni dia bukan racun. Benda yang boleh makan. Tetapi bila kita terlebih, itu yang bila lama-lama dia makan diri, dia akan jadi datang penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dan selalulah kita kena ingat, dalam pada kita serba untung ni, kita cuba bayangkan, mereka-mereka, saudara-saudara kita di Palestin dan di Syria, dia tidak beruntung macam anak-anak ni semua. Duduk dalam kemah sekarang ni musim sejuk, selimut tak ada pemanas. Dan kadang-kadang kemah dia terbakar, habis sekali bakar semua berapa kemah. Kesian mereka hidup dalam keadaan daif sangat. Jadi di situ tadi saya cakap, saya tekankan, kita kena hari-hari bersyukur sebab kita tidur dekat tilam yang empuk, bantal yang empuk, selimut yang sedap, seronok, air yang mudah, ada elektrik dan sebagainya. Mereka-mereka dekat
Palestin dengan Syria, kesian sangat. Lebih-lebih lagi kanak-kanak yang tak tahu apa-apa. Mereka hidup serba-serbi kekurangan. Sebab tu, bila kita hidup, kita jangan selalu mendongak. Bila kita selalu mendongak ke atas, kita akan melihat mereka yang serba-serbi cukup ada. Oh, orang ni kaya, orang ni senang. Kenapa aku tak ada benda ni? Kenapa aku nak ni aku tak ada? Kenapa dia ada dan sebagainya? Di situ kita akan rasa serba-serbi kita tak cukup. Tapi bila kita rajin-rajin, tunduk, kita tengok mereka yang lebih susah, insya-Allah akan timbul kesedaran, keinsafan dalam diri kita supaya kita bersyukur. Kita melihat mereka yang tak ada, serba-serbi tak ada, sebenarnya kita ada. Itulah dia. Nak ceritakan perbezaan mereka yang bernasib baik macam kita sekarang ni dengan mereka yang kurang bernasib baik, walaupun tak kira di mana mereka berada. Dan harus ingat, kita ni sifat kita dijadikan daripada sifat kita ni dijadikan daripada tanah. Jadi tak payahlah kita nak melangit. Kita kena sentiasa sedar yang diri kita ni sebenarnya tanah. Jangan kita melangit, jangan kita kufur nikmat. Sentiasa bersyukur walaupun keadaan yang macam mana sekali, baik atau buruk. Boleh? Boleh Faham tak? Alhamdulillah. Itulah sedikit suasana ketika dulu dengan sekarang ni dari segi konteks kemudahan. Last soalan. Sebelum penutup. Ya? Last soalan sebelum penutup. Boleh. Boleh. Okey. Macam mana nak jadi insan yang berjaya dunia akhirat melalui pengalaman abang sendiri dan juga nak jadi insan yang anak yang baik macam abang. InsyaAllah. Masya-Allah. Belum cukup baik lagi. belum. Waktu kita boleh tutup lah. Boleh. Okey. Allah dah turunkan kita, bagi kita kehidupan, kita ada ibu bapa dan sebagainya. Ada 3 tuntutan. Ataupun 3 amanah yang Allah suruh kita jalankan sepanjang kita hidup. Tadi saya dah bagi beberapa contoh kenapa kita sebenarnya kehidupan kita perlu mentaati dia dan sebagainya. 3 hubungan yang perlu kita jaga. Senang je, 3 je. Kalau kita boleh jaga 3 hubungan ni, insya-Allah. Yang pertama, hablum minallah. Hubungan dengan Allah, pencipta kita. Hablum minallah. Harus kita jaga. Itulah mentaati dia tadi tu. Sebab kita tahu sebenarnya kita dicipta, diturunkan ke dunia ni, itu asbab dia. Kita hamba dia. Dia kita punya big boss. Pencipta kita dan kita kena taat pada dia. Sesungguhnya kita ni hamba Allah. Itu hubungan kita dengan dia. Maka kita turuti apa segala perintah dia dan kita hindari, jauhi apa saja yang dilarang. Itu hablum minallah. Hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Iaitu hubungan sesama manusia. Sebab itulah kita ni dicipta bermasyarakat, berpuak-puak, berkaum, berbilang bangsa dan sebagainya. Ini hubungan kita dengan manusia. Pada saya, amalan mulia yang paling mudah ialah memuliakan sesama manusia. Tak kira apa bangsa, apa agama sendiri. Dalam Islam sendiri, tidak pernah disuruh kita buat baik sesama Islam saja. Tidak. Kalau jiran kita bukan orang Islam pun kita kena bertegur sapa. Kita kena bantu. Kita kena bercakap, berkomunikasi. Itu amalan mulia paling mudah ialah muliakan sama manusia. Sebab manusia ini dicipta oleh Allah. Dan mana tahu kerana asbab kebaikan kita, menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim tu, terbuka pintu hati dia untuk melihat Islam ni, indahnya Islam ni. Tidak mengira, dia tidak berlabel, tidak ada memilih-milih. Tidak ada memilih-milih. Sesungguhnya itulah antara amalan Rasulullah SAW. Disuapnya orang buta tu yang tengah mengutuk terang-terang Rasulullah ketika tu disuap dengan lembut, dengan kasih sayang. Itu hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas.
Lagi satu ialah yang ketiga ni, hablum minal alam. Hubungan dengan alam. Hubungan dengan alam ni termasuklah apa saja. Apa saja kehidupan yang ada ni, pokok sendiri itu yang apa saja yang hidup, semuanya ada roh. Walaupun kucing, sekecil-kecil kucing tu pun ada roh. Ada kehidupan, cuma dia punya level tu lain sikit. Sebab kita ni yang lebih kita daripada binatang tu sendiri, kita berakal. Kita ada pilihan untuk dibuat. Dan memang kita terlalu tinggi. Sebab tu dalam surah At-Tin ayat 4 Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kami jadikan kamu manusia sebaik-baik kejadian. Sebab tu dalam rukun iman, qada dan qadar tu telah ditentukan. Tetapi kita juga diberi pilihan. Kita boleh pilih. Nak yang mana? Kerana pilihan yang kita pilih itu adalah takdir. Sebab tu harus hati-hati dengan apa yang kita pilih. Sebab dunia ni tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Jadi bila kita dah tak ada nanti, kita ni punya kehidupan jadi ibarat sebuah buku. Sebuah buku cerita. Jadi terpulang pada kita. Bila kita dah tinggalkan dunia ni, kita nak buku cerita kita ni, buku cerita apa? Kalau buku cicak man lah. Sesuatu yang baik kita nak tinggalkan. Itu yang paling penting. Apa yang akan kita tinggalkan? Itu dia sebenarnya. Kita ni sebenarnya boleh jadi, kalau kita buat pilihan yang sebaik-baiknya, kita boleh jadi lebih mulia daripada malaikat. Dan kalau kita tersalah pilih, kita boleh jadi lebih hina daripada iblis, lebih bawah lagi daripada binatang. Jadi hati-hati dik. Sebab apa? Tak dapat dinafikan. Sepanjang saya membesar daripada kanak-kanak sehingga remaja, mungkin banyak kilaf ataupun saya terlepas pandang ataupun saya belum cukup matang. Jadi ini adalah satu kerisauan untuk adik-adik supaya jangan sesekali sebab bila kita kilaf, dia paling penting macam ni, kita manusia ni fitrah kita tak sempurna. Kita akan lalai, kita akan terkilaf. Tetapi setiap kali bila kita terkilaf, ada 4 langkah yang kita perlu ada dalam kita beringat, ataupun dalam arti kata lain, muhasabah diri. Jangan ingat muhasabah ni dekat Sabah aja, kat Sarawak tak ada. Yelah kenapa muhasabah bukan muhasrawak? Tak. Muhasabah ni adalah satu kata nama khas, proses untuk kita memperbaiki diri kita, membentuk jiwa yang baik ke arah kebaikan, insya-Allah. Macam mana kita nak kenal pasti 4 langkah ni supaya kita tahu yang kita ni sebenarnya dalam proses muhasabah ni. Sebaik-baik manusia, kalau dia baik sekalipun belum tentu dia baik. Kerana sebaik-baiknya sesuatu amalan ialah bukan banyaknya amalan. Banyaknya amalan aku banyak. Bukan. Tetapi amalan yang bebas daripada ujub, riak dan takbur. Wallahi kerana Allah. Aku buat kerana-Mu, ya Allah. Wallahi kerana Allah. Apa saja yang kita buat, wallahi kerana dia. Dan kita juga, kita diberi akal, kita diberi perasaan untuk kita pilih sesuatu tu yang proses muhasabah diri tu 4 langkah. Yang pertama, kita menyedari. Bila kita terbuat silap, kita sedar. Kita menyedari. Aku dah buat silap ni. Menyedari, itu yang pertama. Yang kedua, menyesali. Allah, aku takkan buat lagi. Yang kedua. Yang ketiga, mengakui. Ya, aku salah. Ya, aku silap. Mengakui. Dan yang keempat, memperbaiki. Kalau ada 4 perkara ni, kita bawa sampai bila-bila pun, insya-Allah. InsyaAllah. Letaklah kita di mana sekalipun, kalau kita jaga tadi macam saya cakap, 3 hubungan yang diamanahkan oleh Allah, dan 4 perkara yang kita perlu bawa ni sentiasa bermuhasabah diri, insya-Allah. Dan selalulah dalam kita berukhuwah ni penting sangat. Sebab pernah juga disebut oleh Rasulullah SAW, antara amalan ataupun antara Islam yang terbaik ialah memberi makan. Memberi makan ni bukan setakat memberi makanan pada mereka-mereka yang mungkin kurang bernasib baik, fakir miskin, golongan asnaf. Bukan saja memberi makan yang makanan tu. Tapi kita memberi makan ni kadang-kadang kita memberi masa.
kita meluangkan masa untuk membuat kerja-kerja kebajikan, meluangkan masa, meluangkan tenaga. Itu juga adalah salah satu daripada elemen-elemen ataupun ciri-ciri memberi makan. Dan yang paling penting yang sekarang saya tengok dah semakin kurang, tak kiralah bila di hadapan, di luar atau di media sosial, di mana-mana saja, mukadimah. Memberi makan dan memberi salam. Assalamualaikum. Dengan adanya kita bermukadimah ni, insya-Allah kita punya perjalanan hidup, perbualan kita, hubungan kita, komunikasi kita dengan sesiapa saja pun akan lebih manis, diberkati, dirahmati Allah, insya-Allah. Faham ya? Amin. Boleh ya? Insya-Allah, insya-Allah. Itulah pesanan saya. Penutup. Penutup ya? Okey. Dan sebenarnya saya nak buka, mungkin ada apa-apa nak tanya. Tak kisahlah tanya apa-apa soalan pun. Tak apa. Kalau ada apa-apa soalan sebelum saya tutup kita punya sesi ni, sesi kita, sebab kita kan baru jumpa, first time jumpa. Yang tadi tu mungkin Uncle kongsikan daripada sudut ilmu-ilmu untuk kita mengharungi kehidupan kita, ya. Kali ni nak tanya apa yang lain-lain pun boleh. Harap ya. Siapa nama? Perkenalkan diri. Lepas tu tanya je, apa je, tak kisah. Uncle Sporting. Okey. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila minat cuba bidang lakon? Bila mula-mula minat? Adakah memang minat ataupun cuba-cuba? Okey. Okey. Siapa nama ni? Okey, Muhammad Yusof. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Okey, dia tanya. Sejak bila minat bidang seni ni lah? Dan adakah betul-betul minat ataupun cuba-cuba? Sebenarnya minat pun bukan, cita-cita pun bukan, cuba-cuba pun bukan. Tapi saya yang dicuba. Sebab apa? Kisah dia macam ni. Nampak? Ada soalan yang saya boleh cerita, saya boleh kongsi. Kisah dia macam ni. Di suatu tempat, di shopping kompleks, masa tu di kompleks membeli belah, mereka sedang menganjurkan satu sesi, ada pentas kat situ, satu sesi uji bakat sebuah stesen TV untuk mencari bakat-bakat baru. Jadi saya ketika itu kebetulan lalu je depan tu. Saya bila lalu je depan tu, tiba-tiba saya dengar ada orang panggil nama saya. Saiful. Saya pun tengok. Rupa-rupanya kira orang yang saya dah anggap macam abang saya lah, abang angkat. Dia memang bertugas di TV3. Dia pun panggil saya. Saya pun pergilah jumpa dia. Sebab dia banyak bantu saya. Satu ketika masa saya remaja, dia banyak berjasa dengan saya. Jadi lepas tu saya sembang lah. Tapi memanglah ketika itu memang kita pernah duduk sama-sama. Kan, saya pernah lah main gitar saja suka-suka. Lepas tu loya buruk. Kan, memang mengekek-ngekek lah sama-sama ni kan. Mula dia memang loya buruk je kan. Saya ni walaupun kat dalam sekolah, kadang-kadang bila orang cakap, mana Saiful hari ni tak ada. Macam tak kecoh lah, macam rindu pula. Tapi bila saya ada, nyampah lah. Sebab saya ni satu-satunya manusia yang susah nak berkawan. Saya ni pemalu. Saya susah nak berkawan. Tapi bila dah berkawan, kawan naik malu dengan saya. Sebab saya ni tak tahulah nak cakap macam ni. Loya buruk sangat. Jadi bila dia dah bersembang dengan saya tu apa semua, rupanya dia tahu nama penuh saya. Dia sembang dengan saya, sembang sambil tu saya tak perasan dia tengah tulis nama saya. Dia tulis nama saya apa semua. Lepas tu dia bagi satu nombor, dia lekat kat badan saya. Okey. Kau duduk situ. Aku tahu kau datang tu uji bakat kan? Kau memang layak. Kau duduk je situ. Kejap lagi nama kau dia panggil. Ya Allah, ya Tuhanku, ketika itulah. Saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku. Saya tak boleh nak cakap dengan dia. Saya bukan datang, saya macam
Saya nak jaga hati dia lah. Sebab dia beria, tak apa-apa. Kau duduk situ, kau duduk. Saya dengan keadaan yang tak bersedia, kalau saya bersedia pun tak mungkin. Saya ni tak boleh naik pentas, saya gemuruh. Jadi, saya dah bayang dah kat situ. Saya dah cakap dengan diri saya masih ingat lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kau uji aku macam ni? Ini bukan apa yang aku nak. Saya dah memang terang-terang dah. Lepas tu saya tengok nombor, saya dah makin dekat dah. Ya Allah, dah semakin dekat. Ada pula yang naik ke atas tu, orang baling botol pula kan. Baling botol air. Ya Allah, dia baling botol air ni. Kalau aku naik ni, ada orang yang baling tong gas ke apa ni. Saya takut sangat. Tapi saya dah cakap dah, saya dah pasang niat dah. Kalau saya ditakdirkan juga naik atas pentas tu, ada satu benda yang saya akan buat. Saya akan naik ke atas tu, sebab dia orang naik, dia akan perkenalkan nama, dia akan cakap nombor dia. Saya akan cakap, nama saya Muhammad Saiful Azam, saya memegang nombor 150. Dan hari ni saya nak buat pengsan. Saya dah plan dah. Saya memang tak akan buat persembahan sebab saya tak tahu apa nak buat kat atas tu. Saya memang dah plan dah. Tapi elok je nombor saya dia orang sebut. Dia orang cakap dah tutup dah uji bakat ni. So siapa yang nombor yang tadi tak disebut, kita akan panggil nanti untuk 2 minggu lagi dibuat di tempat lain. Tapi dia orang dah ambil dah maklumat butiran kita, tapi dia orang akan hubungi. So daripada situ saya pun macam buat persediaan sikit lah. Sebab saya rasa macam nak jaga hati. Jadi nawaitu saya tu bukan mencuba, bukan minat, bukan cita-cita, tetapi kerana saya nak menjaga ukhuwah saya dengan abang Kad tu. Itu je niat saya. Tapi siapa sangka dengan niat saya yang baik itu, Allah telah tentukan rezeki saya. Dan rezeki itu sebenarnya, rezeki itu tetap rezeki kita walaupun terletak antara 2 gunung. Dan rezeki itu bukan rezeki kita walaupun terletak antara 2 bibir kita kalau Allah dah tentukan. Setinggi-tinggi burung yang terbang di atas dengan sedalam-dalam ikan yang berenang di bawah laut, akhirnya bertemu di permukaan asbab rezeki. Jadi kita kena berbaik sangka pada Allah. Apa saja yang kita nak, kita cita-cita, kita usaha, insya-Allah. Berjaya, kita bersyukur. Kalau tak berjaya, kita cuba lagi. Okey, itu dah menjawab. Okey, ada siapa lagi soalan-soalan? Ya, adik. Siapa nama? Oi, panjang pula. Nama pendek. Putra lah. Okey, ni Putra 1.0 ke 1.8? Tak. Okey, Putra. Apa soalan nak tanya? Itu bukan soalan, itu suruh. Dia cakap buka cermin mata. Tak boleh. Angka kalau buka cermin mata, habis semua angka buka ni masjid ni. Okey, ada siapa lagi ada soalan? Jangan minta permintaan. Soalan. Okey, siapa? Siapa lagi ada soalan? Okey. Perkenalkan diri. Siapa nama? Nama siapa? Yusof. Okey, panggil Yusof lah. Okey, apa soalan? Macam mana panjat dinding? Dia nak suruh saya tunjuk contoh. Macam mana panjat dinding? Saya tunjuklah macam mana contoh tau. Tapi jangan bagi tahu orang, okey? Saya rasa gam dia habis lah. Hari ni tak boleh lah. Hari lain lah. Boleh Okey. Okey, apa lagi soalan? Dah. Ya adik. Siapa nama? Boleh? Ya? Oh, angka start berlaku umur berapa tahun? Okey. Okey, dia tanya angka start berlakon berapa tahun? Berapa tahun? Sebenarnya tadi kan angka dah cerita tadi, angka dilahir je angka dah berlakon dah.
Taruh dalam semak dah ketawa. Hehehe. Tu dah start berlakon dah tu. Sejak lahir dah berlakon dah. Budak patut menangis, dia ketawa. Itulah dia. Mungkin darah seni tu dah memang jiwa tu. Jiwa seni tu memang dah ada dah. Sebenarnya kita ni semua pelakon. Betul tak? Betul tak Amirul? Kita ni sebenarnya pelakon. Ada sekali tu saya pernah meraih satu kemenangan. Sebenarnya saya nak cakap benda lain. Saya dah tulis dah. Nanti kalau menang ni saya nak cakap benda ni. Tiba-tiba bila saya diisytiharkan sebagai juara, lain yang saya cakap. Ini adalah antara kata-kata yang saya ingat. Hidup adalah wayang. Wayang adalah hidup. Skrip telah tertulis dari pengarah yang satu. Itu je. Yang tadi yang saya tulis panjang-panjang pun tak keluar. Tapi bila saya tengok balik, saya faham. Sebenarnya, macam saya cakap tadi lah. Hidup kita ni sebenarnya kita ni sebagai pelakon di atas pentas. Kita kena melakonkan yang baik-baik. Yang baik-baik. Dan yang tak baik tu kita cuba hindari. Macam mana nak jadi baik? Jangan buat benda yang tak baik. Dah baiklah. Hindari daripada benda-benda yang tak baik. InsyaAllah. Okey? Okey, apa lagi soalan? Siapa lagi nak? Okey. Siapa nama? Jurit sikit. Tajul. Okey. Apa soalan ni? Panjang dia tulis tu. Panjang soalan tu. Sini. Main sini. Main sini. Di sini. Okey. Right. Ambil gambar sikit. Okey. Okey, apa soalan dia? Macam mana tutorial nak jadi artis? Macam mana cara-cara nak jadi artis? Wow. Cara-cara nak jadi artis, angka tak boleh bagi tahu. Tapi kalau cara-cara nak jadi sarkis, insya-Allah. Dia yang penting, cara-cara kita nak jadi manusia yang baik. Bila kita jadi manusia yang baik, kita nak jadi apa saja boleh. Jadi manusia yang baik, insya-Allah dipermudahkan. Nak jadi apa pun boleh. Okay? Alright. Ya. Nanti sikit lagi. 1-2 soalan ni. Saya tak... naik shop. Siapa lagi? Mana? Ya. Yang baju putih ni. Perkenalkan nama. Apa soalan dia? Kuat sikit. Apa dia? Slow. Okey. Slow baik bisik je. Siapa nama? Adam. Okey. Apa soalannya Adam? Saya nak ada lagu Aspalila. Allah. Bahayalah. Okey, lagu Aspalila tu dah tukar kepada Astaghfirullah. Ada nak suruh nyanyi lagu Aspalila. Alah. Tak apa, kejap lagi belanja sikit. Okey? Right. Siapa lagi ada soalan yang... ya. Silakan. Fadal. Siapa nama? Irfan. Apa soalan? Perasaan abang panggil Okay. saya pertama kali berlakon. Pertama kali. Okey. Saya suka soalan ni. Apa perasaan bila mula-mula berlakon? Maknanya first time lah. Macam kalau kata contoh cikgu, dia belajar jadi cikgu, mula-mula dia mengajar. Apa perasaan? Samalah. Lebih kurang macam itulah. Jadi masa saya mula-mula tu, saya mula-mula berlakon dalam sebuah telemovie di TV3, tajuk dia Al-Kisah. Ketika itu, sama juga. Abang angkat saya yang tadi tu, dia suruh saya tulis skrip. Saya cakap skrip pun saya tak pernah tengok. Macam mana saya nak buat skrip? Dia cakap, alah, kamu tulis je. Kalau macam kata kancil dengan buaya. Kancil tu cakap apa? Buaya cakap, tulis je macam tu. Nanti dia boleh olah lah. Jadi saya pun fikir, okey lah. Jadi saya macam ibarat macam menulis skrip lah. Bukan pelakon lah. Penulis skrip. Sebab saya tak pernah mimpi pun nak berlakon-berlakon ni. Jadi saya cakap dengan dia, bang, boleh tak nanti bila syuting nanti, saya teringin nak pergi kat tempat syuting tu, saya nak tengok lah. Boleh tak dapat keizinan untuk saya datang tempat tu tengok orang syuting? Boleh. Kamu penulis skrip, memang kamu ada hak untuk datang. Oh, baru saya tahu penulis skrip tu memang dibolehkan untuk datang situ, nak betulkan apa-apa boleh. Oh, saya pun tu dah datang. Saya datang pakai baju biasa je. Saya ambil cuti seminggu, saya pun datang kat situ, diorang pun nak start syuting.
Saya pun tengok lah. Lepas tu diorang tanya saya, okey tak yang ini kita nak buat scene ni? Ini nanti hero, dia jumpa ni. Okey tak? Saya cakap okey. Lepas tu saya tanya, pelakon-pelakon mana? Dia cakap, itu pelakon. Dia tunjuklah semua pelakon-pelakon yang ada kan. Masa tu Azli ada, Lan Pet ada, Samsul, Ustaz Samsul Rau pun ada. Dia tunjuklah saya. Saya macam first time tengok. Ni semua pelakon Lepas tu saya tanya dia, mana hero? Pelakon utama mana? Dia cakap pelakon utama lambat sikit. Tapi tak apa, kita buat yang ni dulu. Dia cakap, okey. Saya seronok lah dapat tengok orang syuting. Lepas tu dia cakap, ni alang-alang pelakon utama belum datang. Boleh tak? Kamu tunjukkan macam mana nak buat yang ni. Yang babak ni. Dia cakap, cuba tunjukkan. Saya cakap, boleh lah tunjuk-tunjuk. Yang biasa-biasa je lah. Tak apa, buat je. Jadi saya pun naiklah ke atas tu. Saya pun tunjuklah babak tu. Adalah babak-babak macam kungfu sikit kan. Lepas tu dah habis syuting. Dia panggil saya turun. Dia suruh saya tengok. Saya pun tengoklah. Saya malulah tengok. Sebab saya rasa, peliknya. Kita tak minat nak berlakon kan. Tiba-tiba tengok pula kat dalam tu. Segan lah pula tengok kan. Lepas tu, macam mana ni? Okey tak? Dia tanya saya. Saya cakap okey. Nanti dia cakap pelakon utama datang. Kita tengok. Tunjuk je video ni. Dia dah tahulah nak buat apa. Sebab dah ada rujukan. Saya cakap, macam tu ke? Okey lah. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, okey, yang adegan ni kita dah habis dah. Babak ni dah habis. Kita buat babak lain, kata dia. Saya cakap, mana boleh macam tu? Pelakon utama. Ni. Dia cakap, sudahlah. Sebenarnya kau lah pelakon utama dalam cerita ni. Saya terkena lagi. Abang yang sama juga. Jadi itu yang saya cakap tadi tu. Ketentuan rezeki tu. Bila Allah dah tentukan rezeki kita tu, macam mana kita mengelak pun, itulah. Saya rasa macam, saya ketika tu, masa mula-mula berlakon tu, saya tak boleh terima. Saya cakap, kenapa ni? Saya rasa macam kena prank. Saya rasa macam orang nak kenakan saya ni kan. Semata-mata nak kenakan saya terpaksa pikul amanah dengan tanggungjawab ni. Walaupun bidang yang saya tak pernah ada akademi, saya tak pernah ada pengalaman, saya tak ada ilmu pun dalam benda ni. Jadi saya terpaksa buat. Tapi pada saya, kita akan setiap kali untuk apa saja sekalipun, kita akan ada kali pertama. Jadi itu kali pertama saya yang akhirnya mereka-mereka di sekeliling saya yang banyak memberi dorongan, memberi keyakinan, kamu boleh, kamu jangan buang perasaan malu tu, Sebab saya tengok bila syuting ni kamera banyak, orang ramai, saya segan. Saya tak boleh buat. Saya cakap dengan dia tu sekarang, saya tak boleh buat. Boleh. Tapi alhamdulillah bila saya lebih faham, lebih memahami bahawanya bidang yang saya buat dengan kerjaya yang saya buat ni semata-mata berbalik kepada asbab untuk rezeki saya, kerjaya saya, dan yang paling penting saya tidak melanggar hukum-hukum syariat. Tidak membuat sesuatu yang mungkin di luar konteks Islam yang dilarang. Jadi saya tahu mungkin ini adalah satu saluran Allah telah pilih saya untuk masuk dalam kerjaya ni untuk saya manfaatkan. Dan akhirnya siapa sangka saya dah semakin dikenali, and kat sini saya sampai-sampai aja semua seronok dah tadi. Seronok tak? Alhamdulillah. Jadi berbalik pada apa yang saya cakap, tak kira apa saja kerjaya yang kita pilih, apa saja bentuk perniagaan yang kita pilih sebagai kita punya penjanaan pendapatan dan rezeki, wallahi apa yang kita buat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah? InsyaAllah. Jadi ada lagi soalan? Ada lagi. Okey, apa nak tanya? Nama siapa? Adam. Okey. Apa soalannya? Kenapa abang buat lawak? Mana belajar buat lawak? Maksudnya nak tanya soalan macam mana abang belajar melawak? Okey. Tak, saya rasa macam kalau kita cerita pasal melawak ni kan, sebenarnya dia konteks dia bergurau juga. Walaupun Rasulullah SAW sendiri pun dengan sahabat-sahabat dia bergurau.
Nah, dengan isteri dia bergurau. Jadi konteks ni sebenarnya gurau ni semua orang ada. Mengusik kawan-kawan, buat kelakar, kadang-kadang orang gelak. Sebenarnya benda tu dah ada. Cuma beza dia, saya dekat TV. Orang boleh tengok kat TV. Kesan dia lain. Jadi itu yang sebenarnya kita punya bakat ni, itu mungkin pada saya itu adalah bakat. Okey, semua orang ada bakat. So daripada bakat ni macam saya cakap, tak kira apa bakat kita manfaatkan. Manfaatkan ke jalan Allah. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita terbawa-bawa, terlampau gairah dengan bakat, anugerah yang Allah bagi, kita sampai tergelincir, kita terlampau mengejar publicity, mengejar glamour, hanyut dengan dunia, habis. Masya Allah. Allah boleh tarik macam tu je. Sebab segala apa yang kita miliki, tak kira apa sekalipun, bakat ke dalam muzik, bakat dalam seni, boleh melukis, bakat dalam sukan, boleh main bola sepak, main badminton dan sebagainya. Sebenarnya itu semua anugerah Allah bagi untuk kita sedar yang kita kena sentiasa bersyukur. Sama juga dengan pendakwah. Mendakwah ni juga kadang-kadang perlukan skill tu juga, bakat tu juga untuk bercakap. Sebab pada saya penyampaian tu penting. Ada kadang-kadang kalau kita letak 3 orang menyampaikan satu maklumat yang sama, kadang-kadang dia boleh menjadi kefahaman yang berbeza. Sebab tu penyampaian tu sangat-sangat penting. Macam tu juga, apa saja bakat yang kita ada, melukis ke, bermain alat muzik ke, bersukan ke, apa saja sebenarnya, kita manfaatkan yang paling penting ke jalan Allah, jalan yang diredai, wallahi kerana Allah, dan hayal al-falah, marilah menuju kejayaan. Kejayaan yang macam mana? Kejayaan yang dirahmati, diberkati, diredai. Itu yang paling penting. Okey? Alright. Okay. Jadi kita buat penutup lah. Dah tak ada apa-apa soalan kan? Nanti tak apa dia? Ada lagi? Apa dia? Nak suruh tunjuk lidah? Main sini. Okey, kita ambil lah soalan terakhir. Main sini. Main sebelah uncle main. Okey, salam sikit. Salam dulu. Okey, apa dia? Kenapa menggigil? Lajunya jantung. Duduk. Okey, apa dia soalan? Dia tanya macam mana boleh jumpa duyung? Duyung? Ikan duyung. Macam mana boleh jumpa duyung? Terkejut macam mana Angka boleh jumpa duyung? Sebenarnya Angka guna Waze. Kalau guna Waze, type kat situ duyung. Kat situlah. Okey? Alright, tepukan untuk adik ni. Alright. Soalan terakhir untuk hari ni. Jadi, kita tutup lah. Okey. Kalau adik-adik nanti dah besar nanti, dah ada media sosial sendiri, nanti boleh tanya lagi soalan. Ataupun suruh mak dengan ayah, tanya kat media sosial uncle. Type Saiful Apek. Mak, ayah hari tu tak sempat nak tanya. Mak atau ayah atau abang ke akak suruh tanya soalan apa yang nak tanya tu, nanti insya-Allah Uncle jawab. Ya. Jadi hari ini sebagai penutup untuk kita punya pertemuan ni, saya harap-harap sangatlah semua hari ini berasa gembira dan mungkin ni satu kenangan yang kita tak boleh jual beli. Kenangan ni akan abadi. Saya yakin, saya pasti sampai korang dah dewasa, dah berjaya nanti, dah berumah tangga, korang masih ingat kenangan yang dekat sini. InsyaAllah. Ya. Dan yang paling penting apa yang saya pesan tadi tu, jaga akhlak, jaga akidah kita. Dalam kita mencari ilmu, kehadapankan akidah, muliakan ibu bapa. Dan setiap kali sebelum tidur, setiap kali sebelum tidur, maafkan semua orang. Sebab apa? Meminta maaf itu keberanian, memaafkan itu kekuatan, melupakan itu kebahagiaan. Sentiasa memaafkan, ringan-ringankan lidah untuk meminta maaf dan juga memaafkan. Dan yang paling penting, sebelum kita tidur, kita mulakan dengan umul kitab iaitu surah Al-Fatihah dan kita baca 3 kul. Lepas tu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Amalkan setiap malam. Setiap malam sebelum tidur amalkan dan berselawat sampai kita lena. Bangun je tidur, celik je mata, terus kita ucapkan syukur Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Pergi ke bilik air sebelum berus gigi tu,
ambil air dengan tangan kanan, ambil air dengan tangan kanan, selawat, sapu dekat muka. Sekali, ambil lagi air dengan tangan kanan, selawat, sapu lagi muka. 3 kali. 3 kali buat setiap hari, insya-Allah akan sentiasa muda macam uncle. Boleh? Boleh? Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Jangan jadi munafik yang buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Oh, tanda tangan.